يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان. Terdapat 4 peranan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Peranan pertama adalah sebagai tempat bermusyawarah. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid juga digunakan sebagai tempat bermusyawarah, sama ada dalam merancang suatu program ataupun memecahkan persoalan yang terjadi perselisihan antara masyarakat pada masa itu. Peranan yang kedua pula adalah sebagai tempat perlindungan. Pada zaman Rasulullah SAW, tempat perlindungan adalah salah satu juga peranan antara peranan masjid. Rasulullah SAW dan para sahabatnya sering memberikan perlindungan atau jaminan keamanan bagi seseorang itu bila dia masuk ke dalam masjid sebagai tempat perlindungan. Peranan yang ketiga adalah sebagai tempat latihan dan mengatur strategi perang. Di samping memusyawarahkan di dalam masjid, pengaturan strategi perang dan latihan juga dilakukan untuk membentuk tentera atau mujahidin yang berkepribadian Islam dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Peranan yang terakhir adalah sebagai tempat dakwah dan madrasah. Rasulullah SAW juga menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan ilmu yang telah diperoleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, masjid sebagai madrasah bagi masyarakat Islam pada waktu itu untuk memperoleh ilmu pengetahuan. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام. Sebagai akhir kata, peranan yang pernah dimainkan oleh masjid pada zaman Rasulullah SAW amat banyak dan tidak boleh dinafikan lagi. Peranan yang cukup banyak oleh institusi masjid ini memberitahu kepada umat Islam bahawa peranan masjid tidak terhenti pada ibadah solat dan aktiviti keagamaan sahaja. Pembentang menyenaraikan peranan masjid secara umum daripada sumber Al-Quran dan As-Sunnah supaya dapat mendalami semua peranan-peranan yang telah dimainkan oleh institusi penting dari zaman Rasulullah SAW sehingga kepada para sahabat dan para tabi'in. Institusi masjid pada zaman ini perlu mengambil berat tentang sistem pengurusan dalaman yang baik untuk mencapai semua peranan dan tugas masjid supaya menjadi masjid yang dapat meninggikan syiar Islam di mata dunia. Masjid juga tidak ketinggalan mampu berperanan membantu dalam sosioekonomi umat Islam supaya dapat membawa kehidupan ahli karya dan masyarakat setempat ke arah satu kehidupan yang lebih baik dan harmoni. 3 faktor pencapaian kejayaan institusi masjid dicadangkan iaitu infrastruktur masjid yang baik, pengurusan dalaman masjid yang baik dan ahli jemaah masjid yang soleh. Ketiga-tiga faktor ini diharapkan dapat menangkis segala cabaran dan isu-isu negatif seperti kekurangan jemaah yang memakmurkan masjid, kurang pelibatan belia dan aktiviti masjid, kurang pendedahan ilmu kepada AJK masjid, kurang derma tabung masjid, perpecahan ahli jemaah disebabkan parti politik, penyebaran maklumat palsu di masjid, tandas dan bilik mandi yang kurang bersih, vandalisme, harta benda masjid dan sebagainya.